kita melapangkan, meluangkan waktu kita. Ni'matani maghbunun, yang Nabi kata dua nikmat yang manusia sering terpedaya dengannya, as-sihhatu wal firaq, iaitu sihat, nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dan menjaga sembahyang fardu secara berjamaah. Kita isi ruang hidup kita, tanda kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita dapat beribadah, maka sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ia merupakan kurniaan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebesar-besar anugerah, kerana kita dapat menyempurnakan diri kita dengan izin Allah untuk melaksanakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi rahmat Allah sekalian, dalam dua ayat surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13. Saya petik sebagai mukadimah kuliah kita pada malam ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13. Dalam ayat yang ke-14, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni syurga. Siapa dia? Orang beriman yang kekal istiqamah, tetap pendiriannya dalam keadaan beriman dan beramal, dalam keadaan dia berilmu, maka dia tetap istiqamah melakukan amal-amal kebaikan, istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah kata mereka inilah bakal menghuni syurga Allah yang mana mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang mereka telah amalkan, telah kerjakan hidup ini. Maka kita kena bersyukur kerana sifat istiqamah ni penting, pendirian yang teguh, pendirian yang tetap. Nabi kata sebaik-baik amal di sisi Allah adalah amal yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Maknanya kita dalam bulan Rajab ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi. Sebab tu Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab ini, dan juga berkati kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami dalam bulan Ramadan. Maka para sahabat diajar, dididik oleh Rasulullah, kena bersedia 3 bulan, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, bulan Rajab yang Allah muliakan, yang Allah pilih dengan adanya Isra' wal Mi'raj. Maka para sahabat dah mula mempersiapkan diri untuk menempuh bulan Ramadan dengan mereka memperbanyakkan beramal dalam bulan Rajab. Yang penting lepas tu istiqamah. Sebab tu kita kena biasakan diri dalam bulan Rajab ini dengan memperbanyakkan puasa sunatnya, memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan istighfar, biasakan diri dengan memperbanyakkan bangun malam. Kemudian memudahkan diri kita untuk bersedekah, sebab amalan-amalan ini perlukan latihan. Sebab itu satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang, Allah hapuskan dosa kita. Sebab itu kita minta Allah panjangkan usia kita hingga bertemunya Ramadan. Satu Jumaat ke Jumaat kita berada pada malam Jumaat, tuan-tuan, dapat kita baca suratul Kahfi panjang hari daripada malam ni sampai esok. Walaupun tak baca secara sekaligus, kita dapatkan baca suratul Kahfi dalam keadaan kita berada di akhir zaman, yang mana dunia ini penuh dengan fitnah. Sebesar-besar fitnah adalah fitnah Dajjal.
yang nak mengheret kita supaya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengheret kita supaya tinggalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita duduk bersama golongan ahli-ahli ilmu, orang-orang yang nakkan kebaikan. Maka dekat mana? Tak lain tak bukan, pastilah dekat rumah-rumah Allah, dalam kampung tuan-tuan. Walaupun okeylah, orang dengan tiang lebih ramai daripada orang. Ada yang orang dengan tiang lebih ramai daripada, lebih banyak daripada tiang. Ini tiang yang sikit pun berebut. Anak saya pun nak dapat tiang, sedapnya tu. Apa pun saya sebut tadi, yang penting Allah beri kita kekuatan untuk istiqamah, walaupun sikit. Majlis ilmu ni tetap tuan-tuan imarahkan. Mudah-mudahan Allah berkati kampung kita, kampung tuan-tuan ni Allah berkati dengan rahmat dan kasih sayang. Tanggungjawab kita mengajak, menyeru supaya kita dapat imarahkan rumah-rumah Allah. Beza tuan-tuan dengan 10-20 tahun lepas. Kalau malam Jumaat ni, sekarang ni siap ada iklan lagi. Dekat luar dah ada merah, dah cantik saya tengok. Kita nak cari audiens, kaedah pendekatan. Pun tak berapa nak ramai juga. Wallahualam lah, mungkin dengan saya tak ramai, dengan lain penuh agaknya. Apa pun inilah realiti tuan-tuan, mana-mana pun. Sebab tu kita kena berusaha mengajak sahabat anda, ajak anak-anak kita untuk memenuhi solat berjamaah. Apatah lagi ada majlis ilmu, lebih-lebih lagi malam Jumaat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, memelihara akidah kita, memelihara kita daripada fitnah akhir zaman yang sangat mengerikan yang Allah datangkan dalam pelbagai keadaan. Mudah-mudahan dua ayat ini walaupun ringkas, inilah matlamat hidup kita. Allah kata orang beriman yang beramal secara istiqamah, kemudian Allah akan tempatkan mereka di dalam syurga yang bersifat kekal dalamnya, balasan atas apa yang mereka kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang istiqamah dalam melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita menyambung pengajian hadis kursi. Malam ini kita tengok pengajaran yang kedua, iaitu redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqulullahu Ta'ala syahidat nafsi li nafsi an la ilaha illa ana wahdi la syarika li Muhammadun abdi wa rasuli man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mati wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yaqna' bi ata'i bal ya'bud rabba siwani wa man asbaha hazinan ala dunya faka'annama asbaha sakhitan alayya wa man ishtaka ala musibatin faqad syakani wa man dakhala ala ghani fatawadha'a lahu min ajli ghinaihi faqad dhahaba thulutha dinihi wa man latama wajhahu ala mayyit faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bihi wa man kasara 'audan ala qabri faka'annama hadama baba ka'bati biyadihi wa man lam yubali min ayyi babin ya'kul ma yubali min ayyi babin yudkhiluhu Allah ta'ala jahannam wa man lam yakun fi ziyadati fi dinihi fa huwa fi nuqsan wa man kana fi nuqsan fal mautu khairul lahu wa man 'amila bima 'alima awrathahu Allah ta'ala 'ilman ma lam ya'lam wa man atala amalahu lam yakhlus amaluhu. Hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, diriku menyaksikan diriku sendiri bahawa tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada sekutu bagiku. Muhammad itu adalah hamba dan rasulku. Sesiapa yang tidak redha dengan ketetapanku, tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak merasa cukup tentang pemberianku, maka hendaklah dia menyembah Tuhan selain aku. Oleh itu, sesiapa berpagi-pagi berduka cita terhadap dunia, maka seolah-olah dia marah kepadaku. Sesiapa merasa sakit atas suatu musibah,
maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Sesiapa menemui orang kaya lalu dia merendah diri di hadapannya kerana kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah hilang 2/3 agama. Dan sesiapa yang memukul-mukul mukanya di depan orang mati, maka seolah-olah dia telah mengambil tombak dan menghunjamkannya kepada. Dan siapa yang memecahkan dahan kayu di atas kuburan, yang ini terlalu sedih bahkan marah menerima takdir Allah, maka seolah-olah dia telah menghancurkan pintu Kaabahku dengan tangannya. Dan siapa tidak peduli daripada sumber mana makanan yang dimakannya, maka dia tidak peduli dari pintu mana Allah akan mencampakkannya dalam neraka Jahannam. Dan siapa yang tidak bertambah dalam agamanya, yakni ilmu dan amalnya, maka sebenarnya dia semakin berkurang. Dan siapa yang terus-menerus merosot dan berkurang, maka maut adalah lebih baik baginya. Sesiapa yang mengamalkan sesuatu yang diketahuinya, Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum pernah diketahuinya. Dan siapa yang panjang angan-angannya, tidak ikhlas amalnya. Hadis kursi di bawah pengajaran yang kedua, di bawah tajuk redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, nak tak nak kita redha ke tak redha, segala perkara yang berlaku dalam hidup kita ni memang Allah dah tentukan sejak azal. Dan kita sebagai orang beriman yakin salah satu daripada rukun iman adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang bersifat lemah, yang tak tahu perkara yang akan datang, segala hikmah yang berlaku, maka sewajarnya kita redha terhadap ketentuan Allah pada kita. Sebab itu nak difokuskan pada malam ini tentang sifat redha. Dan dalam hadis ini Allah menggambarkan beberapa keadaan manusia yang bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak mampu nak redha dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Segala perubahan yang berlaku dalam hidup mereka, mereka tak mampu nak sabar, apatah lagi redha dengan ketentuan Allah yang akhirnya menyebabkan mereka masuk dalam Jahannam. Allah wa'iyyazubillah min dzalik. Dalam hadis ini Allah berfirman, syahidat nafsi li nafsi, diriku menyaksikan diriku sendiri. Allah bersumpah dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, bahawa tidak ada Tuhan selain Aku. Ini perkara akidah. Sebab itu tajuknya kita redha dengan apa yang Allah tetapkan pada kita. Sebab apa? Kita ni adalah makhluk dan Allah adalah pencipta. Maka Allah kata, aku Tuhan kamu. Maka maknanya seolah-olah Allah kata, aku berhak menentukan apa yang aku nak pada diri kamu. Aku berhak menentukan rezeki kamu. Aku berhak menentukan ajal maut kamu. Aku berhak menentukan jodoh kamu. Aku berhak menentukan pemimpin kamu. Tu'til mulka man tasha'. Allah boleh ambil siapa yang Allah nak. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah bahawa sesungguhnya Allah lah memiliki segala kekuasaan. Allah berkuasa menggantikan kekuasaan. Ini kena beriman pada takdir juga. Ada orang tak redha dengan ketentuan takdir, mengamuk di atas jalan, terjerit-jerit dia. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan? Maknanya apa yang berlaku, walaupun sekecil-kecil perkara, kita kena yakin itulah ketentuan Allah pada diri kita. Dan kita tak tahu pun sedetik apa yang berlaku pada akan datang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis ini, Muhammadun abdi wa rasuli. Muhammad itu adalah hamba-Ku dan rasul-Ku. Nak menunjukkan bahawa semulia-mulia makhluk yang yakin dengan qada dan qadar Allah, takdir Allah, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mampu kita ikut apa yang Rasulullah buat, maka manusia pun mampu buat. Sebab apa? Nabi ni Allah utuskan daripada kalangan manusia. Bagaimana Nabi yakin dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, maka kita sebagai orang beriman
mestilah yakin dengan apa yang Allah beri. Dan Allah sebut dalam hadis ini, man lam yarda biqada'i. Siapa man lam yarda, sesiapa yang tidak redha dengan sesuatu yang Allah tentukan pada diri, dengan suatu ketetapan aku, kata Allah. Bila dah tak redha, timbul tak sabar. Lam yasbir ala bala'i, yang dan tak sabar dengan apa yang aku datangkan musibah kepada. Sedangkan kita ni Allah, manusia orang yang beriman lebih-lebih lagi, Allah akan uji. Yang ini ujian Allah datangkan, takut untuk satu dunia takut dengan coronavirus ni. Maka kita kena bersabar. Sabar dalam arti kata, yang pertama, redha. Ini adalah ujian daripada Allah SWT. Hebat macam mana pun manusia, ketenteraan dia, kekuatan dia, ekonomi dia, tapi Allah maha hebat daripada segala-galanya. Dengan sekecil-kecil virus pun boleh menyebabkan hari ni dekat sana orang tak berani nak keluar rumah dah. Tengok beberapa negara, dekat Amerika sendiri dah 9 orang mati. Dekat China sendiri berapa banyak. Dia kata kalau tak jumpa penawar vaksin ni dalam tempoh lebih kurang sebulan lagi, lumpuh ekonomi dia, kilang-kilang akan tutup tanpa operasi. Tengok yang kekuasaan Allah SWT. Allah nak beri gambaran kepada kita orang beriman, kita kena yakin bahawa manusia ni lemah. Tak ada yang kuat selain kekuatan Allah SWT. Allah suruh kita yang beriman bergantung dengan Allah SWT. Jangan sombong, jangan angkuh. Allah nak kata bahawa sikit rezeki pun kamu tak berhak nak menentukan. Hari ni keluar pergi kedai dalam keadaan bersarung, pakai plastik. Tengok dekat negara-negara luar, takut. Sebab apa? Umat ni dekat luar boleh bertahan selama 9 jam. Pegang tombol pintu, naik bak, dilap nyebal pada tukang-tukang bersih kan. Mana mampu, kalau nak kena takdir Allah tetap kena. Atau orang beriman, kita kena yakin Allah pelihara kita, dengan kita menjaga hak-hak Allah. Allah kata, engkau jaga aku, aku akan jaga engkau. Ihfazillah yahfazka. Nampak? Ini yang Nabi sebut hadis kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Mana ada penjagaan yang lebih hebat daripada penjagaan Allah SWT? Tak ada. Allah nak suruh kita berbalik pada Allah SWT.